memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Nama radio stesen berita bisnes anda untuk waktu ini kita bawakan Klinik Cukai bersama-sama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Untuk hari ini topik kita ialah tanggungjawab majikan. Apa kaitannya dengan penghantaran borang cukai dalam program Jom Klik Hasil ini? Jadi kita bawakan kepada anda Puan Sufiah Nazirah Muhammad Nasir, Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Penghutan Hasil Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih bersama kami. Ya. Puan, nak tahu dulu, nak panggil Puan Sufiah ke Puan Nazirah? Mana satu yang sedap ni? Puan Sufi sajalah. Puan Sufi. Okey. Glamour sikit lah. Puan, pengenalan dululah tentang topik kita hari ini, iaitu tanggungjawab majikan. Silakan. Okey, topik kita pada hari ini adalah untuk bercakap tentang tanggungjawab majikan, di mana majikan perlu mengemukakan borang E kepada LSTNM. Bila kita sebut E tu maksudnya employer lah. Senang nak ingat lah macam tu. Tapi kadang-kadang ada yang tak tahu borang E semua. Puan dia tahu borang nak nikah je. Janganlah macam tu. Oh, salah Okey. Borang E tu sebenarnya apa? Okey. Borang ini sebenarnya penyata oleh majikan yang majikan perlu kemukakan kepada LSTN sebelum atau pada 31 Mac 2020. Yang ni secara asasnya lah. Tapi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni, tempoh masa untuk submission borang ini dilanjutkan selama 2 bulan, iaitu sehingga 31 Mei 2020. Jadi borang ini tujuan dia adalah untuk majikan mengemukakan maklumat-maklumat percukaian bagi tahun berakhir Disember 2019, dan secara spesifiknya saya boleh terangkan macam mana tanggungjawab majikan ni. First sekali, majikan hendaklah mendaftar fail E, lepas mendaftar fail C, OG, D atau lain-lain fail. Yang kedua, majikan hendaklah mendapatkan dan lengkapkan borang E secara talian ataupun e-filing lah. Kita sebut kat sini sebagai EE. Dan ketiga, majikan perlu menghantar EE yang saya mention tadi tu sebelum tarikh akhir pengemukaan yang saya mention tadi. Jadi dalam borang itu ada maklumat-maklumat yang perlu majikan kemukakan, iaitu maklumat bilangan pekerja, penyelesaian daripada penggajian, maklumat mengenai potongan cukai di bawah kaedah-kaedah cukai pendapatan atau kita sebut KCCP 1994. Jadi kesemua maklumat ni adalah bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Walau bagaimanapun, borang ini hanya akan dianggap lengkap jika mesti P8D dikemukakan. P8D ni adalah penyata yang seperti maklumat yang saya mention tadi, maklumat bilangan pekerja semua itulah. Sebelum atau pada 31 Mac 2020 secara asasnya lah. Tapi yang dalam tempoh ni sehingga 31 Mei. Majikan dia perlu menghantar maklumat ni melalui e-database. Kalau dia dah hantar melalui e-database, dia tak perlu mengemukakan CP8D. Jadi kat sini ada 3 cara untuk mengemukakan CP8D. Yang pertama adalah melalui online, iaitu EE. Yang kedua melalui database, dan yang ketiga melalui cakra padat ataupun pemacu USB ataupun cakra keras luaran. Dalam Malay semua tu. Okey. Cakra padat ada lagi orang hantar kena cakra padat ni untuk sekarang. Puan, salah satu tujuan untuk mengemukakan borang E ni ialah untuk melaporkan bilangan pekerja. Tapi kadang-kadang pekerja kan ada pekerja kontrak, pekerja sambilan. Semua ni masuk sekali dalam borang E ataupun tak? Sebenarnya masuk sebab bilangan pekerja yang perlu majikan laporkan tu termasuk pekerja kontrak dan juga pekerja sambilan. Rasionalnya sebab pekerja-pekerja kontrak dan sambilan ni walaupun status dia kontrak ke sambilan ke, mereka tetap bekerja di syarikat berkenaan dalam tahun berkenaan. Okey, kat sini saya ada nak bagi sedikit additional info lah untuk borang ini. Okey, majikan yang terdiri daripada syarikat dan juga syarikat labuan
penggunaan e-filing, EE adalah diwajibkan. Jadi manual memang tak dibenarkan langsung. Yang kedua, majikan selain syarikat, penggunaan e-filing adalah digalakkan. Dan yang ketiga, syarikat yang berstatus dormant, walaupun the status is dormant, tapi since dia tu adalah syarikat, jadi syarikat majikan tu perlu mengemukakan borang ini secara e-filing jugalah. Okey. Macam mana pula kalau syarikat-syarikat ni baru je mulakan perniagaan, kemudian ada beberapa orang pekerja je dan pendapatan pun tak sampai RM1,000, kena juga ke fail majikan ni nak diberikan kepada LHDNM? Perlu, sebab mereka mempunyai pekerja dan juga mereka perlu mendaftar fail cukai majikan dengan LHDNM. Kat sini, basic dia, pendaftaran fail majikan ni kita tak ambil kira bilangan pekerja dan juga jumlah pendapatan yang pekerja tu dapat. Kalau 200 pun 200 lah, kena jugalah. Memang sampai tahap tu lah penting je pendaftaran majikan ni. So, kat sini ada 3 cara untuk pendaftaran majikan. Yang pertama melalui MyCoID SSM, iaitu Portal Malaysia Corporate Identity, di mana nombor majikan akan diberikan secara automatik. Dan juga surat pemakluman nombor majikan juga akan dihantar oleh LHDNM. Okey, cara kedua pendaftaran adalah melalui atas talian ataupun melalui e-daftar di laman web LHDNM di www.hasil.gov.my. Majikan hanya perlu mendaftar, semak permohonan dan cetak saja. Dan yang ketiga, majikan perlu hadir ke kaunter perkhidmatan LHDNM, iaitu ke cawangan yang berhampiran dengan alamat surat menyurat, ataupun kalau mana-mana cawangan pun dibenarkan, yang memudahkan urusan lah. Jadi kita tak tengok alamat lah kat sini. Okey. Puan Sufi, contohlah kan ada orang dia daftarkan syarikat. Contohlah dia letak nama syarikat dia ABC contohnya. Tapi dia tak ada pekerja, tak ada apa-apa, dia macam daftar je kan. Orang sekarang suka daftar masa bila ada projek baru on. Maksudnya tak ada pekerja, dia sendiri yang bekerja. Tu pun kena hantar juga ke borang E tu? Kena lah, kena apa tu? Kita punya kena ada pekerja lah. Walaupun pemilik tu sendiri maksudnya? Dia pun sebagai pekerja. Kita guna kapasiti sebagai pekerja jugalah. Okey, faham. Baik, dan selepas nombor rujukan majikan didaftarkan, apakah tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh majikan? Okey, sebabkan tajuk kita tanggungjawab majikan kan. Jadi memang saya akan cerita pasal tanggungjawab sebenarnya. Okey, pertama majikan perlu menyediakan dan menyerahkan penyertaan daripada pengajian yang kita sebut EA, EC kan. Kepada pekerja atau sebelum akhir bulan Februari. Yang ni adalah untuk pekerja tu declare file cukai dia lah, declare e-filing nanti. Okey, yang kedua, majikan perlu mengemaskan butiran dan juga alamat pekerja dalam payroll system masing-masing. Yang ketiga, majikan perlu menyimpan dokumen ataupun rekod selama 7 tahun. Okey, dan yang keempat, potongan cukai bulanan ataupun PCB mesti dipotong daripada saraan pekerja, dan lepas potong tu kena remit lah pada kita sebelum atau pada 15 hari bulan berikutnya. Maksudnya kalau bulan 3 punya sebelum 15 hari bulan 4 lah, dengan menggunakan sistem yang ada dalam LHDNM, iaitu seperti sistem e-PCB, e-data PCB, ECP39 atau melalui bandar ejen yang terpilih dan juga Pos Malaysia. Okey, tanggungjawab lain majikan hari ni apa ni, Puan? Itulah memang tajuk tanggungjawab kan. Ada lagi. Banyak ni tanggungjawabnya ni. Ya, betul. Itu penting. Okey. Majikan perlu melaporkan pekerja baru dalam tempoh 1 bulan daripada tarikh mula pekerja tu digaji lah, dengan menggunakan borang CP22. Okey, selain CP22, ada lagi borang-borang yang majikan kena isi, iaitu borang CP22A mengenai pemberitahuan pemberhentian pekerja swasta. Yang ni hendaklah dikemukakan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pekerja itu berhenti ataupun pekerja tersebut bersara. Dan kalau terjadilah pekerja meninggal, majikan hendaklah secepat mungkin memaklumkan LHDNM dengan menggunakan borang CP22A. Jadi tadi kita bercakap berkenaan dengan pekerja swasta di CP22A. Sekarang ni untuk pekerja agensi kerajaan, kita borang yang terpakai adalah borang CP22B. Di mana macam pekerja swasta juga hendaklah dikemukakan kurang-kurangnya 1 bulan sebelum pekerja itu berhenti.
dan dalam tempoh 6 bulan belum seseorang pekerja tu bersara. Dan sama juga kalau pekerja meninggal dunia hendaklah dimaklumkan secepat mungkin. Yang ni kalau pemberhentian pekerja lah. Ada juga kalau pekerja tu hendak meninggalkan Malaysia. Yang ni borang CP21. Okey, yang ni pun sama. Sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum tarikh pekerja tu dijangka meninggalkan Malaysia. Okay, yang ni bagi tujuan pelaporan lah. Yang kedua, tanggungjawab lain, majikan tak boleh tahu dia buat apa-apa bayaran kepada pekerja yang akan berhenti kerja ataupun bersara atau meninggalkan Malaysia lebih dari 3 bulan. Dan kalau pekerja tu ada niat untuk tak balik semula ke Malaysia. Jadi majikan ni kena tahan apa-apa wang ataupun wang yang boleh dibayar kepada pekerja dan wang berkenaan di bawah milik majikan. Okay, senang cerita kat sini gaji pekerja tu lah. Okay. Jadi wang yang dipegang ni hendaklah dibuat sehingga selepas 90 hari lepas ketua pengarah menerima notis bertulis. Maksud kat sini secara senang lepas dah kemukakan borang tu lah. Borang yang saya mention 21, 22A, 22B. Okay. Jadi kalau pada bila-bila masa majikan tu terima arahan ketua pengarah untuk bayar sepenuhnya atau sebahagian dari wang yang di bawah yang dipegang tu, jadi majikan tu kena berbuat demikian lah. Okay. And then tanggungjawab lain adalah memaklumkan kepada pekerja untuk kemukakan borang CP1 iaitu tuntutan potongan dan juga rebate individu dan juga borang CP3 iaitu maklumat berkaitan penggajian dengan majikan terdahulu. Kat sini adalah bagi penyediaan EA ataupun isi lah. Puan, kalau tadi borang CP22A tu kan, Puan cakap kalau dia nak berhenti kerja sekurang-kurangnya sebulan sebelum tarikh pemberhentian. Ni kalau yang jenis berhenti 24 jam, I nak resign now. Macam tu. Ataupun you are fired. Yang ni macam mana? Betul. Yang tu secepat mungkin lah selepas tu sebab benda tak jangka kan. Jadi perlu hantarkan kepada kita secepat mungkin. Jadi boleh lah. Janganlah takut pula kan. Sebab kadang-kadang ada yang tu, baca ni macam sebulan sebelum berhenti tapi dia berhenti tiba-tiba. Masih lagi boleh menghubungi lembaga hasil lah untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Betul kan Puan? Boleh explain lah maksudnya. Baik, untuk anda yang bersama-sama dengan kita dalam program Klinik Cukai, kita bawakan Puan Sofia Nazira Muhammad Nasir, Pegawai Perhubungan Awam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Jabatan Pengurutan Hasil. Topik kita hari ini adalah tanggungjawab majikan. Puan Sofia, apakah saraan pekerja yang tertakluk kepada PCB? Okey, macam saya cakap tadi, PCB adalah potongan cukai bulanan kan. Jadi majikan kena potong saraan pekerja tu. Dekat sini memandangkan pekerja tu menerima gaji kan. Jadi yang tertakluk kepada PCB tu adalah pendapatan pengajian lah. Jadi contoh-contoh dia gaji, upah, bayaran kerja lebih masa ataupun OT pun kena PCB. Lepas tu commission, tips, allowance, bonus, insentif ataupun fee pengarah, perquisite. Lepas tu cukai yang ditanggung oleh majikan, ganjaran. Lepas tu pampasan kerana kehilangan pekerjaan dan juga saraan lain berkaitan dengan penggajian. Baik. Dan bagaimana pula saraan bulanan minimum yang layak dikenakan PCB? Yang ni banyak soalan tau sebab dia basic tau. Sebab pekerja tu tak tahu kena daftar ke tak ke kan. Jadi yang saya boleh bagi tahu kat sini, saraan bulanan minimum yang layak kena PCB ni, kita kena tolak KWSP siap-siap untuk bujang. Jadi adalah sekurang-kurangnya RM3,141. Exact figure kita bagi sebulan atau pendapatan penggajian tahunan melebihi RM34,000. Walau bagaimanapun, majikan boleh menyemak pengiraan PCB menggunakan kalkulator PCB ataupun e-jadual PCB dengan mengakses laman web HLSTNM untuk lebih kepastian atau terus ke link Izzat Hasil. Misal katalah orang tak faham Puan, ni lah kadang-kadang majikan ni ada banyak benda kan. Ni pun dia tak tahu. Dia boleh telefon lah Careline ni untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Boleh. Di talian 03-8911-1000. Ada tak dikenakan penalti kepada majikan yang gagal menggunakan borang E dalam tempoh yang dibenarkan? Ada. Macam ni lah cara kita nak mendidik majikan kat luar sana kan. Jadi kalau kata gagal mengemukakan borang E,
dalam tempoh yang dibenarkan tu, kompaun dikenakan berdasarkan tarikh akhir permukaan borang berkenaan. Yang ni sebelum kes dibawa ke mahkamah lah. Jadi bila dah kata permohonan kompaun diterima daripada pembayar cukai tersebut, jadi kes tak akan dibawa ke mahkamah lah. Maksudnya kat sini senang kata kita settle di luar mahkamah lah. Tapi still ada kompaun. Selain daripada kegagalan mengemukakan borang E, apa lagi kesalahan yang dibuat oleh majikan yang mengakibatkan mereka dikenakan penalti? Okey. Kesalahan dia macam tadi saya cakap kena bagi tahu pasal pengambilan pekerja baru kan. Jadi kalau tak bagi tahu dah akan jadi kesalahan lah. Pengambilan pekerja baru, tak bagi tahu pemberhentian ataupun pusaraan pekerja tu. Jadi dia tak tahan wang pekerja, pekerja ataupun yang akan bersara wajib, gagal potong PCB ataupun CP38. CP38 kat sini maksudnya arahan potongan gaji lah. Lepas tu tak patuh kaedah PCB atau CP38. Lepas tu tak lewat bayar PCB atau CP38. Lepas tu ada juga majikan yang dia dah potong tau PCB pekerja tapi dia tak remit pada LSTN. Jadi macam hak pekerja tu dini lah, sebab tu dia jadi kesalahan. Dia kena remitkan juga pada LSTN. Baik, pun kalau lah misal kata syarikat dia mempunyai nombor majikan, walau bagaimanapun syarikat tu dah tukar kepada nama baru, kena daftar nombor fail majikan baru ke macam mana? Okey, kat sini majikan tu tak perlu daftar fail majikan baru. Kalau status perniagaan dia tak berubah, majikan hanya perlu kemukakan salinan dokumen tentang pertukaran nama syarikat yang dikeluarkan oleh SSM sahaja kepada LSTN. Jadi yang kat sini kita senang kita bagi tahu nombor majikan tu still sama. Jadi bila dia dah bagi SSM punya rekod kepada kita, kita hanya tukar nama saja. Nombor still sama. Dan kalau tengok dalam borang E yang disediakan dalam laman web LHDNM tu kan Puan, ada ruangan nama majikan. Bila tengok nama majikan ni nak letak apa sebenarnya? Nak letak nama pemilik perniagaan ke, nama perniagaan yang didaftarkan di SSM ke? Sis keliru lah. Jangan keliru sis. Macam ni. Okey, nama yang kita maksudkan dalam kita punya website tu, nama syarikat yang didaftarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM lah. Contohnya nama pemilik perniagaan tu adalah Sayuti bin Abdul Aziz. Okey, nama yang didaftarkan oleh SSM adalah Sayuti Enterprise. Jadi nama majikan yang perlu diisi dalam borang E ialah Sayuti Enterprise lah. Sebab kita nak tahu nama perniagaan dia apa, bukan nama pemilik tu. Macam tu. Okey, faham. Okey, Puan, rasa macam dah banyak dah maklumat tentang majikan ni. Contohlah kan ada orang dia nak isi borang e-filing ni, tapi majikan dia tak bagi borang apa tu? BE EA form tu. Dia tak bagi. Macam mana ni nak report ni Puan? Geram betul hati dia. Dia tengok kan dah dapat bayaran balik, dia tak isi pun lagi e-filing. Oh, yang tu memang kena liaise dengan majikan dia sendiri. Sebab kita dah bagi guideline kepada majikan ni. Jadi kalau tak keluar pun akan jadi satu kesalahan lah kepada majikan. Kalau dia tak bagi pada pekerja dia. Dan juga kalau ada yang jadi majikan tapi tak daftar pun kena daftar jugalah kan Puan? Ya, kena. Sebab macam-macam boleh jadi ketirisan hasil macam-macam lah. Mungkin ada kata-kata akhir Puan kepada pendengar-pendengar Beraman Radio. Okey, kepada majikan kat luar sana, pastikan anda melaksanakan tanggungjawab yang sewajarnya untuk mengelakkan penalti dikenakan ke atas kesalahan yang kita dah bincangkan sebentar tadi. Dan juga ini adalah bagi menjaga hak kerja tuan-puan, kerja para majikan untuk mengelakkan pekerja ataupun staf daripada berdepan dengan masalah dalam hal perceraian mereka. Dan juga borang hantarlah borang itu pada atau sebelum 31 Mei ni dengan menggunakan e-filing yang mudah, tepat dan selamat. 31 Mei ni untuk yang tahun ni saja tahu, dalam tempoh PKP sahaja. Okey. Kalau tak dia punya tarikh is 31st of March. Okey. Dan bagi individu penempatan penggajian, ni untuk yang individu sebagai pekerja, pekerja tu hendaklah hantar borang BE menggunakan e-filing. Sebenarnya tarikh dia 30 April sebelum, tapi dalam tempoh PKP ni kita lanjutkan sehingga 30 Jun 2020. Sebab setiap sumbangan sen anda tu
adalah untuk Malaysia kita yang tercinta ni. Mhm. Jadi maklumat lanjut bolehlah hubungi Haziq Line di talian 0389111000 ataupun boleh juga layari laman web kita di www.hasil.gov.my. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Sufiana Zina Muhammad Nasir, Pegawai Perhubungan Awam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dari Jabatan Pengurutan Hasil. Terima kasih Puan bersama-sama dengan kami di Bernama Radio. Terima kasih juga DJ.